Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran kita, iaitu Pendidikan Islam tahun 1 bidang ibadah yang bertajuk Wuduk Sempurna. Anak-anak boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam pada muka surat 96 hingga 100. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran, mari kita baca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, mari kita lihat gambar-gambar ini. Okey, apa perkara wajib kita berwuduk? Sebelum kita solat, kita mesti berwuduk. Betul tak? Seterusnya, menyentuh Al-Quran. Ini di antara tujuan kita berwuduk ya. Bila kita nak menyentuh Al-Quran, wajib kita berwuduk. Selain tu, ketika melakukan ibadah tawaf. Okey, ibadah tawaf tu ialah ibadah mengelilingi Kaabah. Jadi wajib kita berwuduk. Okey, apa pula perkara sunat berwuduk? Apabila kita sebelum tidur. Sebelum tidur, sunat kita mengambil wuduk. Seterusnya, sebelum kita menuntut ilmu. Okey, sebelum pergi sekolah, kita solat subuh kan? Jadi kita dah ada wuduk. Okey, jadi sunat kalau kita nak menuntut ilmu, kita berwuduk. Kemudian, membaca Al-Quran, sunat juga berwuduk. Seterusnya, ketika masuk masjid, sunat kita berwuduk. Okey, dan yang terakhir sekali, gambar ni menunjukkan dia marah. Jadi, bila kita nak kawal kemarahan kita, kita sunat berwuduk. Supaya kemarahan kita reda. Okey, ni di antara beberapa situasi tujuan berwuduk. Okey, seterusnya. Wuduk jadi amalan. Okey, mari kita lihat perbualan di antara cikgu dan anak muridnya. Okey, anak muridnya bertanya, "Cikgu, apakah erti wuduk?" Jadi cikgu dia jawab, wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu berserta dengan niat. Okey, wuduk ni merupakan perbuatan meratakan air pada anggota tertentu. Sekejap lagi kita belajar apa dia anggota wuduk tu. Yang penting berserta dengan niat. Mesti ada niat kita nak ambil wuduk. Okey. Mengapakah kita perlu berwuduk ya? Kita digalakkan agar sentiasa berwuduk kerana banyak hikmahnya. Antaranya menunjukkan kepatuhan kepada perintah Allah. Yang kedua, memastikan diri sentiasa menjaga kebersihan rohani dan jasmani. Bila kita ambil wuduk, badan kita bersih, jiwa kita pun tenang. Okey.
Kalau begitu, saya pun mahu belajar dan mengamalkan wuduk yang sempurna serta melazimkannya. Okey, jom kita lihat apa dia perbuatan wuduk. Okey, bagaimanakah wuduk itu menjadi sempurna? Wuduk tu sempurna apabila lengkap rukun dan sunatnya. Okey. Mari kita lihat satu persatu. Yang manakah perbuatan rukun bagi wuduk dan juga sunat bagi wuduk? Okey, rukun ni maksudnya wajib, mesti buat. Kalau tak buat, tak sah wuduk kita. Sunat ni kalau kita buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Tak dapat dosa lah. Okey, kalau buat dapat pahala. Jadi bila rukun dan sunat ni bersatu, maka wuduk kita menjadi paling sempurna. Okey. Mula-mula sekali, disunatkan kita bersugi. Bersugi tu maksudnya kita gosok gigi. Okey, yang warna merah ni perbuatan sunat ya. Yang warna biru ni perbuatan rukun wuduk. Yang merah sunat wuduk. Okey, jadi yang pertama bersugi. Yang kedua membaca Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang ketiga membasuh tangan hingga ke pergelangan tangan. Okey, yang keempat berkumur-kumur. Okey, kita ulang sebanyak 3 kali ya. Sama juga. Kita basuh tangan tadi sebanyak 3 kali. Seterusnya yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung. Sebanyak 3 kali. Ni semua perbuatan sunat. Okey, seterusnya kita masuk pula kepada rukun. Okey, yang keenam, berniat membasuh muka. Ketika kita basuh muka, kita niat. Apa niat wuduk? Okey, niat wuduk ialah nawaitu raf'al hadatsil asghar lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Ataupun yang kita selalu baca ialah nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okey, niat tu sambil basuh muka sebanyak 3 kali. Okey, seterusnya. Yang ke-8, lepas niat basuh muka, kita membasuh tangan hingga ke siku. Okey, mesti lepas daripada paras ataupun siku kita. Kita kena basuh melebihi paras siku. Mulakan dengan anggota kanan. Okey, ni sunat ya, kita mula dengan anggota kanan. Okey, sebanyak 3 kali. Basuh kedua-dua tangan ya, tangan kanan dan juga tangan kiri hingga ke siku. Seterusnya yang ke-9, menyapu sebahagian kepala. Okey, sunat membasuh keseluruhan kepala. Okey, Nabi ajar kita basuh seluruh kepala. Kalau siapa basuh seluruh kepala, dapat pahala sunat macam Nabi buat. Okey, tapi kalau kita basuh sebahagian sahaja pun dah memadai. Okey, sebanyak 3 kali. Seterusnya, membasuh telinga. Membasuh telinga ni sunat ke rukun? Warna merah ni. Warna merah sunat kan? Saya dah cakap tadi. Okey, sunat kita basuh telinga. Okey, seterusnya yang ke-11, membasuh kaki hingga ke buku lali. Okey, tulang yang dekat kaki kita tu. Itu ialah buku lali.
Jadi kita mesti basuh kaki kita hingga ke buku lali dan kita selati jari-jari, celah-celah jari tu. Maksudnya kita gosok-gosok celah jari kita sebab takut nanti tak kena air kan. Jadi kita gosok-gosok celah jari. Okey, sebanyak 3 kali, kanan dan juga kiri. Okey, seterusnya yang ke-12, tertib. Apa maksud tertib ya? Tertib tu maksudnya kita ikut turutan. Dari nombor 1 tadi tu sampailah nombor 11 ni. Itu namanya tertib. Okey. Dan seterusnya yang ke-13 ialah membaca doa. Ini juga sunat dalam berwudu. Jom baca dengan ustazah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Okey, takat tu pun cukup dah. Okey, kalau lebih lagi bagus, kita sambung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, ini ialah doa selepas mengambil wuduk. Okey, anak-anak boleh cuba hafal ya. Sekurang-kurangnya yang ni. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku daripada kalangan orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku dalam kalangan orang-orang yang sentiasa bersih. Waj'alni min ibadikas salihin, dan jadikanlah aku dalam kalangan orang-orang yang soleh. Okey, seterusnya. Apakah perkara makruh dan yang membatalkan wuduk? Okey, mari kita lihat sama-sama. Perkara yang makruh ketika berwuduk ialah ketika kita berwuduk kita tak boleh bercakap. Apa maksud makruh? Allah tak suka. Kita tak boleh bercakap, kita tak boleh berlebihan menggunakan air, kita tak boleh mendahulukan anggota kiri, tak boleh meminta orang lain membasuhkan anggota wuduk tanpa keuzuran. Maksudnya saja-saja je kita nak suruh, "Mak, tolonglah basuh muka saya nak ambil wuduk ni." Tak boleh kecuali orang sakit. Okey, seterusnya kita lihat pula perkara yang membatalkan wuduk. Keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Maksudnya keluar sesuatu daripada alat sulit kita, bahagian depan ataupun belakang. Terkentut, batal wuduk. Lepas tu terkencing, batal juga wuduk. Okey, seterusnya. Tidur yang tidak tetap punggung. Lepas kita solat, kita tertidur. Kita tidur mengiring. Jadi, batal wuduk kita. Seterusnya, hilang akal seperti mabuk atau pitam. Bersentuh kulit lelaki atau perempuan yang bukan mahram. Bukan mahram tu maksudnya orang yang haram kita sentuh dia. Kita tengok info. Mahram ialah orang yang haram kita bernikah dengannya. Maksudnya kalau bukan mahram ni, kita boleh kahwin dengan dia. Itu bila kita sentuh, maka batallah wuduk kita. Kalau kita sentuh mak kita atau ayah kita, batal ke tak? Tak batal. Sebab kita tak boleh kahwin dengan mereka, dengan adik-beradik kita. Batal tak? Tak batal. Kecuali adik-beradik tiri ya. Okey, seterusnya. Menyentuh kubul atau dubur dengan tapak tangan. Kita sentuh buntut kita ke kan. Tempat keluar tu. Tempat keluar depan ataupun belakang. Jadi, batal wuduk. Rumusannya, wuduk yang sempurna ialah wuduk yang lengkap, rukunnya dan sunatnya.
serta meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Okey. Setakat ini dulu pelajaran kita hari ini. Okey, nanti kita tengok apa tugasan yang Ustazah akan berikan kepada kamu. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya pada channel Ustazah. Okey, bye. Assalamualaikum.